TV KPM. Ini adalah bandar yang dirancang. Saya merasakan daerah ini akan menjadi maju. Kerana semuanya ada. Kita ada pusat peranginan, ada penempatan ada, pelabuhan, lokasi strategik, perindustrian, lapangan terbang, telekomunikasi, pertanian dan sebagainya. Saya rasa inilah penempatan idaman Alaf 2021. Baiklah, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hai, anda bersama dengan saya Nisa K dalam Teras Didik TV KPM. Tersasul-sasul Nisa pula pagi ini. Kerana apa? Mungkin tak sarapan lagi. Jadi adik-adik di rumah, pastikan anda telah bersarapan dan bersedia untuk sesi kita pada pagi ini. Suka Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada dengan memakai pelitup muka dengan baik dan kemas apabila keluar. Jaga penjarakan fizikal tidak kurang 1 meter. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah rakan-rakan, di hadapan Nisa ni ada model pertempatan yang saya kira ada banyak aspek dan faktor padanya. Agak-agaknya kan apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Jadi jom kita tonton profil ini untuk lihat siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita. Jom kita saksikan. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Azmi. Assalamualaikum, selamat pagi Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Nisa. Khabar baik, Nisa sihat? Alhamdulillah, saya sihat dan bersemangat sebab saya tengok model ni sangat-sangat menarik. Tetapi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut kepada tajuk kita, saya nak minta Cikgu Azmi untuk perkenalkan diri kepada semua yang menonton Teras pada pagi ini. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, nama cikgu. Okey, cikgu mulakan dengan pantun boleh Nisa? Baik, boleh cikgu. Terbang tinggi burung kenari hingga mari tepian bendang. Dari Kedah cikgu kemari, hajat hati nak ajar pantun untuk semua. Pantun nak ajar geografi untuk semua. Tak apa. Cikgu kalau cikgu ajar pantun, saya pun boleh berpantun juga. Tapi dua kerat boleh cikgu ya? Boleh, silakan. Budak-budak berlari di titik. Selamat datang ke Didik TV. Okey, pandai pantun tu. Boleh. Terima kasih cikgu. Silakan cikgu. Okey, baik. Jadi cikgu nak kenalkan murid-murid cikgu kan? Boleh, tak ada masalah. Tetapi sebelum tu kan cikgu kan, saya nak tanya cikgu tajuk kita. Mungkin cikgu boleh sebut tajuk sahaja dahulu sebelum saya tanya dengan lebih lanjut. Jadi cikgu tengok macam mana Nisa tadi berbincang tentang model cikgu bawa ni kan? Okey, sebenarnya betul dah tu apa yang Nisa cakap tu. Tapi kita tak pergi ke aras tinggi tu. Baik. Tapi lebih kurang sama juga kita bincang tentang pertempatan. Tajuk mata pelajaran geografi kita hari ini adalah pertempatan. Tadi cikgu dah sebut awal-awal tadi saya akan ada kawan-kawan yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi mana kawan-kawan saya? Jom-jom masuk ke kelas. Hai semua. Assalamualaikum. Ini dia 4 murid-murid dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah. Kita akan mulakan dengan mereka memperkenalkan diri mereka. Jadi saya nak panggil nama yang pertama. Silakan Daniel, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daniel Hakim Rosli dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baru, Kedah Darul Aman. Terima kasih Daniel. Kemudian kita ada Nurul Ain. Silakan Nurul Ain. Assalamualaikum. Saya Nurul Ain binti Samsul Bari dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baru, Kedah Darul Aman. Terima kasih. Seterusnya rakan kita yang bernama Aiman. Silakan Aiman. Assalamualaikum. Saya Aiman bin Azhar dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baru, Kedah Darul Aman. Terima kasih. Dan terakhir sekali kita ada Azarina. Silakan Azarina, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, saya Nur Azarina Izzati binti Muhammad Yusof dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baru, Kedah Darul Aman.
Terima kasih. Itu dia rakan-rakan yang akan bersama-sama dengan kita. Rakan-rakan di rumah juga, marilah bersedia untuk kelas kita pada hari ini. Kalau di buku teks, cikgu, buku teks tingkatan berapa dan topik yang mana satu yang murid-murid perlu beri rujukan? Buku teks tingkatan 4, bab 14. Bab 14. Jadi rakan-rakan yang mungkin di tingkatan 5, ini adalah topik ulang kaji buat mereka. Ya, topik ulang kaji buat mereka. Baiklah. Saya nak tanya cikgu, pertempatan apa lagi akan kita pelajari pada hari ini? Okey, untuk subjek pertempatan ni, kita akan belajar tentang jenis-jenis pertempatan, faktor-faktornya, dan bagaimana saling kebergantungan di antara pertempatan luar bandar dan pertempatan bandar. Kebergantungan pertempatan luar bandar dan juga pertempatan di bandar. Ya, betul. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada sesi kita pada hari ini, saya ada satu video khas yang ingin kita kongsikan buat anda semua yang menonton. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor penempatan merupakan bab yang paling saya tunggu-tunggu kerana saya boleh belajar tentang faktor dan pola penempatan. Tajuk penempatan yang kita akan belajar pada hari ini sangat menarik kerana ia mampu meningkatkan kefahaman seseorang tentang jenis-jenis penempatan dan fungsinya. Tajuk penempatan dalam subjek geografi akan membawa kita meneroka saling kebergantungan antara penempatan luar bandar dan penempatan bandar. Ini pasti akan menarik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton teras di Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran kita adalah geografi dan topik kita pertempatan bersama-sama dengan Cikgu Azmi dan juga rakan-rakan dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah. Sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti, saya nak jemput Cikgu Azmi untuk kita sama-sama sanitasi tangan. Di hadapan Cikgu ada jar pembasmi kuman. Saya ada yang bersaiz tangan yang senang dibawa ke mana-mana. Baiklah, kita dah sanitasi dan saya nak persilakan Cikgu Azmi untuk bersedia di smartboard kita. Sementara itu, saya nak tanya kepada rakan-rakan kita di Google Meet, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Yeay, semuanya dah bersedia. Diharapkan rakan-rakan di rumah dah bersedia dengan buku teks, buku nota, pen atau pensel. Jadi jom kita mulakan. Silakan Cikgu Azmi. Terima kasih Nisa. Baik, Cikgu akan memulakan. Okey, murid-murid di rumah dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, jom kita tengok dulu apa yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, apa yang pelajar-pelajar perlu dapat di akhir siaran cikgu ini ialah menyatakan faktor bagi setiap pola pertempatan, kemudian menjelaskan hubungan antara bandar dengan luar bandar, kemudian memberikan contoh bandar dan fungsinya. Okey, tiga kayu ukur pembelajaran kita pada hari ini. Baik, cikgu teruskan. Okey. Sebelum kita pergi kepada perbincangan slide ini, kita perlu tahu dulu Nisa, apa itu pertempatan. Okey, secara asasnya pertempatan merupakan kawasan tempat tinggal penduduk. Okey, kawasan tempat tinggal penduduk ni boleh dibahagi berbeza-beza. Baik. Okey, paling asas dia dibahagi oleh 3. Yang pertama dari segi saiz kawasan tersebut. Yang kedua dari segi infrastruktur yang terdapat di kawasan tersebut. Dan yang ketiga ialah tahap perkembangan pertempatan tersebut. Baik, 3 perkara yang membezakan setiap pertempatan. Baik. Untuk pertempatan, yang membezakan dia adalah jumlah, ciri-ciri dan fungsi. Ini yang kita akan bincang nanti. Jumlah, kita akan rujuk pada ini. Jenis pertempatan, kita ada bandar dan luar bandar. Untuk pertempatan bandar, membezakan bandar dan luar bandar dari segi kepadatan penduduknya, ialah bandar semestinya lah Nisa. Kepadatannya tinggi atau rendah Nisa? Tinggi. Tinggi ya. Maksud satu kawasan ramai yang duduklah kawasan tersebut. Berbanding dengan luar bandar, kepadatan penduduknya lebih rendah. Kenapa kawasan penduduk luar bandar rendah? Di bandar pula tinggi. Ini yang kita akan belajar. Baik. Kemudian dari segi kegiatan ekonomi di kawasan bandar lebih kepada perkhidmatan, perniagaan. Sebab gaya hidupnya lebih moden, guna tanahnya lebih tinggi dan kemudahan asasnya lebih lengkap. Ya, betul. Berbanding dengan kawasan luar bandar ekonomi dia ekonomi pertanian, penternakan, hubungan sosialnya rapat. Maksudnya di antara satu penduduk dengan penduduk lain, hubungan sosialnya lebih rapat berbanding kawasan bandar. Baik. Kemudian asas juga agak kurang berbanding kawasan bandar. Kenapa kurang? Kerana kegiatan ekonomi yang dimainkan di situ. Baik. Okey, baik. Ini yang cikgu masukkan hierarki pertempatan. Untuk satu-satu pertempatan, kita boleh bahagikan secara asasnya kepada jumlah penduduk lah.
Okey. Untuk yang paling tinggi ni, populasi dia, kita lihat pada populasi bermakna walaupun kawasan bawah ni tapak dia lebih besar, tapi bukan menunjukkan bahawa itu adalah jumlah penduduk. Tapi menunjukkan jumlah kampung yang ada di dunia ni jumlah luar bandar lebih banyak daripada jumlah di bandar. Bandar tu yang puncak dia tu. Megalopolis ialah ada bandar-bandar tertentu yang penduduknya melebihi 3 juta orang. Ialah gabungan di antara metropolis Boston dengan Washington. Ini contoh. Kemudian kita ada metropolis. Kita ada 1 juta hingga 29 juta orang. Contohnya di Bangkok, Jakarta dan Beijing. Seterusnya ada bandaraya 100,000 hingga 999,000 orang. Contohnya Kuching, Ipoh. Dari segi bandar pula 20,000 ke 99,000 orang. Kota Baru, Hanoi. Kemudian pekan. Maksudnya kalau kita jumpa, okey, ini kawasan apa ni? Ini kawasan pekan. Pekan. Kenapa kita panggil kawasan tu hanya kawasan pekan? Kecuali Pekan Pahang lah. Itu nama dia kan? Itu nama daerah. Itu nama daerah. Okey, pekan. Dia mesti 1,000 hingga 19,000 orang. Baru dinamakan sebagai pekan. Dan yang terakhir ialah kampung. Nah, ini yang biasalah 100 hingga 999 orang. Contohnya Felda Sahabat Sabah. Baik. Boleh tak cikgu nak tanya murid cikgu siapa nak mula hari ni? Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Kita tak sebut pun Kuala Lumpur dekat mana. Betul tak, Nisa? Betul. Saya sebenarnya nak tanya Kuala Lumpur letaknya di kategori yang mana? Cikgu dah bagi tugasan pada murid-murid cikgu. Baik. Siapa yang dapat cari maklumat tersebut? Boleh siapa-siapa bantu kakak Nisa tak? Kuala Lumpur berada di mana? Siapa tahu? Laju bersemangat je Daniel. Silakan Daniel. Menurut data, Kuala Lumpur tergolong dalam metropolis dengan jumlah penduduk 1.8 juta. Metropolis 1.8 juta. Maksudnya kita belum lagi boleh capai megalopolis. Megalopolis ni sebab dia gabungan antara Boston dan Washington. Sebab bila dua bandar berdekatan, limpahan bandar tu akhirnya menyebabkan mereka bergabung. Itu sebabnya jumlah penduduk meningkat. Baik. Okey, baik. Seterusnya. Bila kita meningkat ke atas, maknanya dari tapak ke atas, kita kena faham bahawa perkhidmatan dari segi ekonomi perkhidmatan akan lebih banyak di kawasan megalopolis. Di kawasan bandar, di kawasan kampung, lebih kepada ekonomi jenis pertanian, bukan perkhidmatan. Ataupun kita panggil ekonomi prima. Baik. Okey, baik. Jelas, ini asas kepada pertempatan. Jadi, di sini kita dapat idea, Nisa, bahawa kalau jumlah penduduk tinggi, maksudnya nama satu kawasan tu, bandar tu lebih hebatlah. Pekan, betul. Bandar, bandaraya, metropolis dan akhir sekali megalopolis. Tapi apa yang kita akan belajar lepas ni lain sikit. Bukan dari segi jumlah, sebenarnya ada faktor fungsi menyebabkan satu kawasan tu dinamakan bandar. Baik. Okey, kita teruskan. Pola pertempatan dan faktornya. Okey, kalau Nisa tengok dekat situlah. Nisa tengok ada titik-titik tu, ada Lego. Pernah main Lego tak? Benar, cikgu. Ini mainan kegemaran waktu kecil. Jadi yang ada satu-satu tu, itu adalah pertempatan. Boleh Nisa tolong tunjukkan tak? Mungkin murid-murid dekat rumah nak tengok. Yang nombor berapa, cikgu? Tak, tunjuk yang cikgu susun satu-satu tu. Macam yang tu kan? Macam tu. Lepas tu ada warna biru, warna merah, hijau. Itu rumah. Itu dianggap sebagai rumah. Itu mewakili rumah. Yang ini pun? Mewakili rumah. Rumah juga. Okey, baik. Jadi, kita ada di kawasan sana, kita anggap sebagai kawasan luar bandar. Baik. Di kawasan belah sini, kita anggap sebagai kawasan bandar. Baik. Jadi, kalau Nisa tengok daripada kepadatan pun, Nisa boleh tahu dah bandar dan luar bandar. Betul. Okey, baik. Sebenarnya, berdasarkan pertempatan yang Nisa tunjukkan tadi, okey, berdasarkan pertempatan yang Nisa tunjuk tadi, sebenarnya ada pola-pola tertentu. Okay. Saya rasa sudah dapat lihat, tapi kita akan bincangkan. Teruskan. Nisa nampak kan? Okey, tak apa. Sebenarnya murid-murid saya ni saya dah bagi tugasan. Mereka kena lakarkan pertempatan di kawasan mereka. Baik. Secara kasarlah. Okey. Boleh tunjukkan pada kakak Nisa dan murid-murid semua apa yang telah murid-murid cikgu lakarkan pola pertempatan di kawasan sendiri. Mari kita lihat pola pertempatan di kawasan anda. Wah. Okey. Cantiknya kita tanya seorang-seorang. Kita tanya yang paling cute sekali lah. Aiman. Aiman, boleh terangkan cikgu apa lakaran tu? Silakan Aiman. Ini lakaran peta sungai kecil. Pertempatan penduduk di kawasan saya agak padat. Okey, agak padat. Okey, bagaimana pula dengan Daniel? Okey, sambil terangkan tu boleh tunjukkan sekali. Tunjukkan. Faham. Rakan-rakan di rumah nak tengok. Kawan-kawan kat tengok. Ya. Baik, okey.
Ini lakaran kampung Sungai Buaya. Rumah di kawasan saya banyak terletak di pinggir jalan. Oh, terletak di pinggir jalan. Kampung Sungai Buaya. Jangan jadi buaya dia ni. Ya. Baik, macam mana pula dengan Azharina? Boleh terangkan sikit? Silakan Azharina. Oh, rumah dia warna biru. Okey. Ini lakaran Taman Kelisari. Ya. Rumah-rumah di kawasan ini tersusun. Oh, Taman Kelisa. Baik. Okey. Yang terakhir sekali, Ain. Silakan, Ain. Ini lakaran Kampung Relau. Pertempatan di kawasan saya tidak tersusun kerana adanya kawasan padi. Oh, baik. Di kawasan Relau ada kawasan padi. Seronoknya. Terima kasih kawan-kawan. Okey, baik. Boleh cikgu teruskan? Boleh, silakan. Okey, jadi yang pertama sekali, pola pertempatan yang pertama ialah pola pertempatan berpusat. Nanti murid-murid tengok, oh, kawasan saya ni pola pertempatan apa? Ya. Okey, yang pertama adalah pola pertempatan berpusat. Ciri-ciri adalah susun atau rumah adalah padat. Adalah padat. Okey, kalau Nisa tengok dekat mana Nisa rasa dekat kawasan bandar, yang padat sangat dia punya rumah-rumah dia. Kalau kawasan yang padat mungkin di bahagian sini, cikgu. Pasal apa? Padat kan? Agak padat, banyak ada taman, ada mungkin taman lah cikgu anggap. Sebelah tu pun ada taman, belakang ni pun ada taman. Betul. Taburan lokasi ni banyak bangunan dan rumah dibina padat dan bertumpu di sekeliling pusat tumpuan. Seperti masjid, sekolah dan persimpangan jalan raya. Kalau seandainya di kawasan tersebut ada masjid, semestinya kawasan banyak rumah yang mengelilingi masjid tersebut. Betul. Sebab memudahkan mereka untuk akses ke masjid tersebut lah. Itu kalau kita lihat dari aspek yang kecil. Tapi kalau lihat dari aspek bandar, semestinya lebih padat berbanding contoh masjid tadi. Betul. Okey. Contohnya kat sini adalah Seremban Negeri Sembilan. Okey, kenapa? Okey, kenapa tadi padat? Okey. Sebab yang pertama, kawasan yang mempunyai kawasan pola pertempatan berpusat mesti kena kawasan tanah pamah. Ya. Apa Nisa faham tentang kawasan tanah pamah? Tanah pamah adalah tanah yang sesuai untuk kita bina struktur yang besar seperti rumah, bangunan dan sebagainya. Betul tak, cikgu? Sebab kalau Nisa tengok itu ada kawasan berbukit dan kawasan rata. Kawasan rata tu ialah kawasan tanah pamah. Ya. Jadi, memudahkan penyediaan kemudahan asas. Sebab kalau di kawasan berbukit, kosnya agak tinggi nak bina kemudahan asas. Kos membina infrastruktur yang lebih rendah. Contohnya kita nak bina infrastruktur seperti hospital. Jadi kita tak perlu banyak sangat kos. Pembinaan pertempatan berpusat terhadap suatu infrastruktur yang cikgu bagi contoh tadi adalah masjid. Kalau di kampung lah. Kalau kita tengok di kampung sendiri, Nisa berasal dari kampung ke? Saya berasal daripada Pahang. Pahang, jadi kawasan bandar lah. Kawasan bandar. Okey, kalau kita lihat di kawasan kampung betul, ada kawasan yang memang rumahnya berselerak, tapi ada satu tempat mesti bertumpu. Betul, cikgu. Berpusat. Contohnya macam ada kawasan Pasaraya kat itu, mesti keliling ada rumahnya lebih banyak. Ya. Okey, baik. Faktor dia kita panggil faktor fizikal. Kemudian kita panggil pola pertempatan berjajar. Ciri sesuatu rumah berada dalam satu barisan atau deretan. Boleh tak Nisa tunjukkan kat mana? Okey, kalau barisan yang nombor 7, cikgu, yang ini. Yang nombor 7. Okey, boleh tak murid-murid cikgu pastikan betul ke Nisa tunjuk betul ke? Itu adalah pola pertempatan berjajar. Siapa nak tolong kakak Nisa? Betul ke Kak Nisa tunjuk? Di sepanjang sungai ni saya tengok macam sebaris je. Betul ke? Kalau betul boleh bagi thumbs up tak? Kalau betul bagi thumbs up. Oh, pandai. Oh, betul. Okey, good. Terima kasih. Jadi, taburan lokasi rumah-rumah ini dibina selari dengan sungai, tali air, jalan raya, jalan kereta api. Contohnya sepanjang jalan kereta api dari Kelang hingga ke Kuala Lumpur. Ini contoh, tapi banyak lagi lah kalau kita lihat di kawasan jalan raya tu kiri kanan tu memang rumah-rumah berderet kan. Itu adalah pola pertempatan berjajar. Okey, seterusnya ialah pola faktor yang menyebabkan ialah dibina sepanjang parit atas sungai sebab dia memudahkan aktiviti ekonomi. Contohnya kalau di kawasan penanaman padi, mereka akan bina di kawasan tepi-tepi sungai. Ya, betul. Pengaliran untuk air kan. Penangkapan ikan macam di tepi sungai juga untuk layan. Pertempatan dibina di sepanjang jalan raya sebab apa? Darjah ketersampaian yang tinggi. Darjah ketersampaian ini maksud dia ialah kalau seandainya contoh cikgu pernah berada di sebuah daerah pedalaman di Sarawak. Ya. Untuk sampai ke jalan raya yang terdekat, cikgu perlu naik pacuan 4 roda selama 2 jam. 2 jam, cikgu? 2 jam. Jadi, itu dipanggil sebagai darjah ketersampaian yang rendah. Tapi seandainya cikgu tinggal di sekolah, yang kalau dia memang sekolah itu tepi jalan raya. Jadi, cikgu akses cikgu itu lebih mudah. Itu maksud darjah ketersampaiannya. Baik. Baik, seterusnya ialah pola pertempatan berkelompok. Pola pertempatan berkelompok ni, Nisa. Macam Nisa tengok dekat mana pola pertempatan yang nampak berkelompok? Kalau berkelompok, saya percaya di nombor 8 ni, cikgu. Okey, boleh tak? Tunjuk kakak Nisa. Betul tak pola pertempatan tu berkelompok? Tunjuk thumbs up kalau betul. Kalau betul, thumbs up. Wah, okey, betul.
Okey. Ada yang macam betul ke tidak macam. Okey, pola peta-peta berkelompok ni senang saja sebab dia berkelompok disebabkan ada peranan kerajaan di situ. Peranan kerajaan. Kalau kerajaan biar saja penduduk buat bina rumah sendiri, dia takkan jadi berkelompok. Maka dia berselerak. Okey. Jadi susun atur dan bangunan adalah rapat dan satu kelompok yang terancang. Bila sebut perkataan terancang mesti ada peranan kerajaan di situ. Taburan lokasi Felda. Rasa faham pun ada Felda kan? Banyak cikgu. Jadi Felda yang mainkan peranan untuk pastikan rumah-rumah tu dibina berkelompok. Tak semestinya tersusun. Ya. Dia mesti berkelompok. Okey. Ladang senis Kuala Kurau Perak. Okey, sebab apa? Sebab faktor governance. Okey, tadi cikgu cakap kawasan Felda, kawasan ladang saya yang ada berkelompok macam tu. Ada tak kawasan lain murid-murid selain daripada ladang, selain daripada Felda? Ada tak yang berkelompok lagi selain di kawasan tersebut? Ya, mungkin ada maklumat tambahan yang ada nak kongsikan, boleh angkat tangan. Selain dari ladang, selain dari masing-masing terus cikgu. Ain, silakan Ain. Ain silakan. Di kawasan terancang. Di kawasan terancang seperti taman, taman perumahan. Ada di kawasan-kawasan tertentu Nisa. Kerajaan memang rancang pertumbuhan untuk bandar di satu kawasan dan semua pertempatan dia letak di kawasan yang lain. Jadi sebab apa? Sebab kerajaan untuk mudah untuk dirancang lebih susun. Contohnya kerajaan nak bina masjid yang besar. Ya. Jadi di kawasan masjid tersebut semua pertempatan di kawasan tersebut berkongsi satu kemudahan yang sama. Kalau tak kerajaan terpaksa bina banyak. Betul. Jadi kerajaan mainkan peranan dekat sini. Keselamatan penduduk semestinya lebih terjamin kalau ada balai polis disediakan kat itu. Dan memudahkan pengangkutan penduduk ke tempat kerja. Contoh di kawasan Felda. Memang disediakan satu pengangkutan untuk pergi tempat kerja. Memang tempat kerja sama, balik pun tempat yang sama. Betul. Okey, baik. Yang terakhir sekali adalah pola pertempatan berselerak. Ini lebih mudah senang ceritanya ialah di kampung lah. Sebab apa jadi macam ni? Susun atur kediaman tak sekata rumah-rumah dibina berselerak tanpa susunan. Jaraknya agak jauh. Agak-agak di mana tu? Nisa boleh nampak yang agak-agak macam kampung sikit, rumah berselerak. Di sini cikgu, di nombor 4. Betul, di nombor 4. Kerana saya lihat kat sini macam sawah padi, ada peternakan. Jadi itu menunjukkan bahawa ada kawasan tu kawasan pertanian lah. Ya. Okey. Taburannya terletak di luar bandar, dibina kawasan tanah persendirian. Ini menyebabkan dia tak teratur menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan. Baik. Faktor yang menjadikan dia macam itu ialah faktor sosial. Sebab apa? Dibina atas tanah persendirian. Betul. Bila tanah persendirian, orang tak akan boleh bina atas tanah dia. Jadi dia bina satu tanah untuk kawasan dia sendiri. Selepas sempadan tanah dia, orang lain pula bina. Jadi dia tak boleh tersusun. Okey. Kemudian pertempatan dibina di kawasan yang subur. Mereka pilih kawasan yang mudah untuk dia bercucuk tanam. Kalau kawasan itu tak subur, walaupun tanah sendiri tak subur, dia orang tak akan tinggal di situ lah. Baik. Aktiviti ekonomi pula jalankan secara kecil-kecilan. Maksudnya di mana-mana saya boleh letak, tak ada masalah. Dan dipengaruhi oleh hubungan sosial. Contohnya Nisa kalau pergi satu tempat, contoh macam saya ni, asal Kuala Kurau. Asal pergi Kuala Kurau je, rumah belakang, adik-beradik, rumah depan, adik-beradik, rumah tepi, adik-beradik. Semuanya orang-orang yang berkaitan dengan kita sahaja. Jadi dekat-dekat tu je kita. Jadi akan rapat-rapat dekat itu. Tapi bila yang rumah lain pula agak jauh sikit. Macam itulah hubungan sosial tu amat mainkan peranan di kawasan kampung. Baiklah. Kalau macam Nisa sendiri kan cikgu, di kampung Nisa seperti yang cikgu sebutkan, bina di atas rumah sendiri, tanah sendiri. Macam rumah nenek Nisa atas tanah sendiri, mungkin sekitar tu ada pokok-pokok getah, pokok-pokok buah-buahan dan jauh baru ada rumah orang lain sebab tanah mereka jauh mengikut sempadan tanah masing-masing. Baiklah rakan-rakan, di rumah setakat ini kita telah belajar beberapa pola pentempatan dan faktor-faktornya. Kita akan sambung kelas teras kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali menonton teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, pertempatan berkelompok atau berpusat, sejajar. Yang ini tidak teratur. Semua hai, selamat kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K, masih bersama Cikgu Azmi dan rakan-rakan kita dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah. Jadi jom kita teruskan kelas geografi kita. Silakan Cikgu. Baik, Cikgu teruskan Nisa. Baik, murid-murid dah bersedia? Kalau bersedia tolong bagi thumbs up untuk Cikgu sikit. Apa thumbs up? Okey, baik. Ya, jom. Jadi kita teruskan untuk fungsi pertempatan bandar. Jadi tadi Nisa Cikgu cakap bandar selalunya kita kategorikan mengikut jumlah penduduk. Betul. Tapi cikgu cakap sebenarnya sekarang dah tak macam tu. Walaupun kawasan tersebut jumlah penduduknya kurang, tapi masih dianggap bandar. Kenapa keadaan ini berlaku? Sebab dia ada fungsi yang banyak. Okey, dia ada fungsi-fungsi tertentu. Okey, kita teruskan. Baik. Yang pertama kita panggil bandar perindustrian. Okey, bandar perindustrian.
Sebab apa dipanggil bandar perindustrian? Maksud dia kawasan tu mungkin tak banyak penduduk macam megalopolis macam tadi. Betul. Tapi dia anggap bandar sebab bandar tu mempunyai kawasan perindustrian yang luas. Kita pergi kawasan tu, dia tak ada kawasan, dia tak ada KLCC kat situ, dia betul. Tak ada bangunan besar, tapi semua kilang. Jadi penduduk yang bekerja semua dalam bidang pengeluaran berkelompok di kawasan tersebut. Contohnya Shah Alam Selangor dan Yokohama Jepun. Baik, cikgu nak tanya murid cikgu dulu. Berdasarkan cikgu punya penerangan, agak-agak dekat dalam cikgu punya model. Tolong bantu Kakak Nisa, di manakah bandar perindustrian? Agak-agak di mana? Di nombor berapa ya? Nombor berapa? Siapa tahu? Boleh angkat tangan. Okey, Ain, silakan Ain. Silakan Ain. Ain aktif hari ini, silakan. Nombor 12 cikgu. 12 di sini cikgu. Betul Nisa? Saya rasa betul cikgu sebab dekat sini kita nampak ada bangunan-bangunan perindustrian. Betul, ada lori. Okey, baik. Seterusnya, itu satu bandar perindustrian. Seterusnya adalah bandar pelabuhan. Bandar pelabuhan ni mesti mudahlah. Kawasan tu adalah kawasan import ekspor. Kemudian kita ada kontena, gudang, dermaga, limbungan dan tempat untuk membaiki kapal. Kawasan tersebut walaupun tak ramai penduduk, tapi kita panggil bandar juga, tapi bandar pelabuhan. Bandar pelabuhan. Okey, kali ni cikgu nak uji Nisa pula. Okey. Kalau pelabuhan sebab dia mudah berdekatan dengan laut. Okey. Untuk pelabuhan kapal-kapal yang besar. Betul. Tu kan cikgu kan. Di sini cikgu. Okey, boleh tak murid-murid bagi, kalau betul bagi thumbs up sikit dekat Kakak Nisa. Betul tak? Nombor 14. Nombor 14. Terima kasih. Okey, seterusnya ialah bandar pelombongan. Dulu kita banyak bandar pelombongan, tapi sekarang ni dah tak banyak. Sebab kita dulu ada Kuala Lumpur sebagai bandar pelombongan asalnya. Pelombongan apa Nisa? Tak silap saya cikgu, DJ Timah. Betul Nisa. Jadi Kuala Lumpur bermula dengan bandar pelombongan dan berkembang menjadi bandar pentadbiran. Jadi tapi sekarang ni kita masih ada bandar pelombongan, tapi bandar pelombongan tersebut kita ada di bandar pelombongan petroleum di Kertih. Okey, contohnya Kertih Terengganu dan Kusnex Rusia untuk arang batu. Okey. Tempat yang sama juga yang saya tunjuk tadi, bandar yang sama sebab berdekatan dengan laut lah. Betul. Okey, baik. Seterusnya ialah bandar pelancongan. Okey, ni. Kita tengok bandar pelancongan takkanlah sesak kan, tak mungkin seramai megalopolis tadi. Tapi kenapa dipanggil bandar? Sebab menjadi tumpuan pelancong kerana keistimewaan fizikal seperti pantai dan hutan. Kawasan bebas cukai dan tempat berbangunannya bersejarah. Contohnya, bangunan bersejarah di Melaka lah. Di sini cikgu bagi contoh Port Dickson dan Langkawi. Okey, cikgu nak tanya murid cikgu. Okey, semua berasal dari Bandar Baru. Ini semua kawasan tim Bandar Baru ni. Namanya Bandar Baru tapi satu kampung yang mendamaikan. Kalaulah kita nak majukan kawasan Bandar Baru sebagai bandar pelancongan, apa produk yang kita nak bagi orang yang nak bagi semua orang datang Bandar Baru? Apa produk yang sesuai di Bandar Baru tu? Untuk yang menjadi menarik. Tarikan. Untuk jadi tarikan. Boleh bagi cadangan pada cikgu? Ada yang nak kongsikan? Bandar Baru. Apa yang menarik dekat Bandar Baru? Okey, boleh sebut je. Berkerut dahi masing-masing cikgu. Alamak. Soalan bonus. Apa? Sawah padi you. Sawah padi. Sawah padi. Betul. Bandar Baru ni memang terkenal dengan sawah padinya. Jadi kita nak bagi peluang pada semua untuk merasai pengalaman di sawah padi, kita boleh panggil di Bandar Baru. Betul tu. Macam saya lah kalau datang sawah padi tu memang seronok sangat-sangat. Damai, tenang je. Okey, seterusnya ialah bandar pendidikan. Okey, kita ada universiti-universiti di sekitar Malaysia ni. Contohnya kita ada saya bagi dua contoh. Satu, UKM Bangi kita tahu berada di kawasan Bangi yang memang kita tahu bandar tersebut. Betul. Tapi UUM Sintok di kawasan luar bandar. Tapi kita masih panggil dia bandar pendidikan sebab dia luar bandar dari aspek penduduk. Jumlah penduduk sikit, tapi bandar pendidikan dari segi pendidikan dia bandar pendidikan sebenarnya UUM. Dia macam tu. Okey, seterusnya ialah bandar satelit. Bandar satelit ialah bandar yang nak mengurangkan kesesakan di bandar utama. Okey, cikgu tunjukkan bandar utama. Nisa boleh tunjukkan bandar utama pada cikgu tak? Bandar yang nampak sesak. Mana yang nampak sesak bandar pentadbiran. Mungkin di kawasan sini cikgu? Nah, di kawasan yang nombor yang tinggi-tinggi tu, yang kuning tu. Okey, itu bandar utama. 11. Kita anggap tu bandar 11 tu. Baik. Bila terlampau banyak orang di situ, kerajaan terpaksa tarik sikit. Kalau tak, dia jadi terlampau sesak. Jadi kerajaan bina satu lagi, bandar satelit, untuk pastikan berdekatan dan mempunyai fungsi yang hampir sama supaya orang tak berebut ke kawasan utama. Boleh murid-murid tunjukkan di mana bandar satelit? Di mana, nombor berapa? Nombor berapa bandar satelit? Yang saya lihat yang berdekatan ada nombor 13, 14, ada nombor 10. Yang mana satu kawan-kawan? Mana satu? Siapa ada jawapannya? Okey, silakan. Nombor 13. 13 yang ini. Okey, betul. Sebab dia berdekatan dengan kawasan bandar. Okey, bandar utama. Baik, seterusnya ialah Bandar Diraja. Okey, ini agak menarik.
Istana Iskandariah Kuala Kangsar, Istana Anak Bukit. Sebab apa kawasan Kuala Kangsar dan Anak Bukit digelar sebagai bandar diraja? Kerana bandar yang terletaknya istana rasmi bagi Sultan. Tapi Sultan takkanlah istananya duduk tempat kawasan yang sesak. Betul. Dia mesti kawasan yang menenangkan. Sebab itulah Kuala Kangsar dan Anak Bukit bukanlah kawasan yang sesak, tapi masih dianggap sebagai bandar. Betul. Saya teruskan. Kemudian adalah bandar pentadbiran yang Nisa tunjuk tadi. Memang khaslah macam contoh Kuala Lumpur. Ibu-ibu negeri, itu memang kita panggil sebagai bandar pentadbiran yang menjalankan fungsi-fungsi pentadbiran lah. Apa saja fungsi-fungsi pentadbiran? Baik. Okey. Seterusnya ialah bandar pertahanan. Bandar pertahanan ni, dia special sikit, dia istimewa sikit sebab dia hanya kalau bandar tersebut ada pengkalan tentera darat, udara dan air. Tentera pengkalan darat, tentera dan laut, tentera laut, tentera darat dan tentera udara. Ya. Boleh tunjukkan tak murid-murid dekat mana? Nombor berapa? Nombor berapa yang ada boleh dianggap sebagai bandar pertahanan? Kalau Nisa tunjuk yang sini betul tak? Betul tak tu? Situ. Bagi thumbs up sikit kalau betul. Atau buka kita dengan suara mereka. Bukan mikrofon. Aiman, kalau betul cakap betul tak? Betul. Kenapa betul? Kenapa betul, Aiman? Sebab bandar pertahanan. Dia ada apa dekat sini? Ada apa kat situ? Ada tentera tu. Pengkalan tentera udara. Okey, seterusnya ialah banding bandar pertahanan. Ini cikgu maaf, ini bukan bandar pertahanan. Ini ialah bandar sempadan. Bandar sempadan, contohnya bandar sempadan ialah berfungsi sebagai pintu keluar dan masuk sebuah negara. Ada satu bandar sempadan kat situ. Boleh Nisa tunjukkan? Di sini, cikgu. Okey, ini bandar tu. Cikgu anggaplah yang lepas daripada bot tu, itu ialah bandar luar negara lah. Ya. Jadi kawasan tu kita anggap sebagai bandar sempadan. Okey, seterusnya ialah bandar teknologi maklumat. Bandar teknologi maklumat ni ada beberapa buah negara memang dia ambil inisiatif untuk membina sebuah bandar untuk memajukan teknologi maklumat di negara tersebut. Contohnya di Malaysia ialah Cyberjaya. Betul. Dan dekat England, Bristol. Khas untuk memajukan sektor teknologi maklumat di negara tersebut. Okey. Setelah kita berbincang tentang fungsi pertempatan bandar, kita tengok pula fungsi pertempatan luar bandar. Ada tak fungsi pertempatan luar bandar? Tadi kita banyak ke arah sini, betul? Betul. Sekarang kita tengok di kawasan luar bandar. Apa fungsinya? Adakah luar bandar tak berfungsi langsung? Tidak. Mesti berfungsi. Betul. Okey, dia terbahagi dari 3 fungsinya. Fungsi yang pertama ialah ekonomi. Contohnya di Alur Gajah Kedah, Morib Selangor, Kampung Bunga Raya. Sesuatu kawasan luar bandar, di pertempatan tu dia ada satu ekonomi yang khas untuk kawasan tersebut. Contohnya padi. Betul. Padi takkan boleh kita buat bandar untuk padi. Tak mungkin. Mesti kawasan luar bandar. Jadi kampung tersebut mesti khas untuk padi. Dan kawasan tersebut mestilah penduduknya penduduk pesawah lah. Ya. Morib pula khas untuk inap desa. Inap desa. Di kawasan tu memang khas untuk inap desa. Jadi terbentuknya pertempatan di kawasan tu sebab ada inap desa. Ya. Kampung Bunga Raya khas untuk ternakan kambing. Ternakan kambing. Jadi, mengumpul dan memproses hasil pertanian perikanan, industri hiliran dan pelancongan menyebabkan pertempatan tersebut diwujudkan. Yang kedua ialah sosial. Dari aspek sosial maksudnya, ada pertempatan-pertempatan tertentu memang kerajaan sediakan air, elektrik, jaringan pengangkutan yang asas. Sebab apa? Sebab kawasan tersebut memang tak ada ekonomi yang boleh dibangunkan. Jadi, bila ada kemajuan air, elektrik, jaringan pengangkutan, mereka boleh keluar pergi mencari rezeki ataupun menjalankan sektor ekonomi di kawasan lain tapi tinggal di kawasan luar bandar. Itu saya rasa, cikgu rasa itu dah biasa untuk kita. Betul. Tinggal di kawasan luar bandar, bekerja di kawasan bandar. Sebab apa? Sebab kerajaan sediakan aspek-aspek ni. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah peranan governance ni sendiri. Ada setengah kawasan memang kawasan pertempatan luar bandar memang ada farmer, felda, pengurusan mereka dekat situ. Contohnya di Jeli Kelantan dan felda Jengka Pahang untuk peranan governance. Betul. Cikgu, di kampung saya ada farma di Maran, Cenor. Jadi Pahang juga. Menunjukkan bahawa kawasan tersebut ialah kawasan untuk pengurus pentadbiran dan pengurusan farma di situ. Tapi dia bukan bandar. Dia masih luar bandar tapi ada pentadbiran yang pentadbiran yang lebih mudah berbanding pentadbiran yang lebih complicated di kawasan bandar. Baiklah. Baik. Seterusnya, boleh cikgu teruskan kepada saling sebelum kita pergi pada saling bergantungan di antara satu sama lain di antara pertempatan bandar dengan luar bandar. Cikgu nak minta Nisa untuk tunjukkan kepada cikgu selain daripada pertempatan berjajar, pola berjajar di sungai, boleh tak Nisa tunjuk contoh lain pola pertempatan yang lain? Tapi berjajar juga. Berjajar. Tadi cikgu sebut antara kawasan untuk pola pertempatan berjajar selain daripada sungai, mestilah di pinggir jalan. Betul. Di jalan utamanya ada di sini.
Di sini adik-adik. Kalau adik-adik boleh lihat, kita tunjuk kepada anda semua. Ini adalah pertempatan berjajar. Di tepi jalan raya kan? Di tepi jalan raya. Okey. Betul, jadi, cikgu? Betul, sangat tepat. Okey. Bagaimana pula dengan kawasan kawasan luar bandar? Okey, kawasan luar bandar. Macam mana yang kita boleh anggap, macam Nisa boleh kenal pasti itu adalah pertempatan berselerak? Kalau berselerak, saya tengok kawasan rumahnya tidak tentu kedudukannya. Betul. Ada yang di sana, ada yang di sini. Okey, ada di sana, di sini. Macam jalan-jalan lah, tak boleh jalan ke sana ke sini lah kan? Betul. Okey, setengah banyak ni. Okey. Boleh Nisa? Boleh, tak ada masalah. Baik, cikgu teruskan. Saling kebergantungan di antara luar bandar dan bandar. Okey. Adakah luar bandar berfungsi sendiri? Bandar berfungsi sendiri, Nisa? Tidak, cikgu. Mesti dia ada kaitan. Ada kaitan di antara satu sama lain. Tak mungkinlah luar bandar menjalankan aktiviti sendiri, bandar menjalankan aktiviti sendiri. Mustahil macam tu. Betul. Jadi, untuk luar bandar kita boleh bahagikan kepada makanan, bahan mentah, pasaran, tenaga kerja dan aktiviti ekonomi. Okey. Baik, cikgu nak tanya salah seorang pelajar cikgu. Apa yang ada yang makanan yang dibekalkan oleh penduduk kampung kepada orang bandar? Boleh bagi satu contoh? Silakan. Yang ada di kampung saja. Siapa nak cuba? Daniel. Okey, Daniel. Silakan, Daniel. Daging. Betul. Ada lagi tak? Boleh bagi contoh yang lain? Contoh daging. Yang lain? Susu. Okey. Macam mana pula dengan murid cikgu yang lain? Ada tak lagi contoh? Daging, Azarina? susu lagi? Sayur. Okey. Jadi apa yang disebut oleh murid-murid cikgu tadi, Lisa, ialah makanan yang hanya ada di kawasan luar bandar. Bukan ada, tapi banyak di kawasan tu. Ada juga di kawasan bandar. Tapi banyak yang dihasilkan di kawasan luar bandar. Dan kawasan tersebut dijual di kawasan bandar. Contohnya durian lah. Kalau durian orang cakap, mai beli durian dari Kuala Lumpur, orang pun pelik. Kat mana dia? Kuala Lumpur? Durian hybrid kah? Tapi kalau mai durian dari Pekan Pahang, orang tahu sedap tu. Kan, orang dah tahu itu kawasan yang memang orang menanam durian. Contoh di Raub. Di kawasan cikgu pun ada durian kan? Di kawasan Bandar Baru pun memang terkenal dengan durian dia. Jadi, nama durian tu sendiri memainkan peranan. Betul. Nama durian betul. Nama durian Musang King. Tapi Musang King tu semua tempat ada. Tapi nama tempat datang di mana pun memainkan peranan. Contohlah kalau cikgu cakap, kalau main durian Musang King dari Kuala Lumpur, kita pun tak nak beli. Betul. Kita di mana dia orang tanam? Betul ke kan? Jadi pentingnya kawasan luar bandar tu. Sama juga di kawasan bandar. Apakah benda yang menunjuk, apakah yang ada di bandar yang dijual di kawasan luar bandar? Boleh bagi contoh? Contoh, produk dari kawasan bandar ke bandar. luar bandar. Makanan. Cikgu fokus pada makanan. Makanan contohnya. Siapa boleh kongsikan? Yang tak tumbuh dekat atas pokok lah. Apa benda? Apakah itu? Ini soalan kebat sikit ni. Terus fikir masing-masing. Apa? Siapa? Okey, tak apa. Cikgu bantu. Mungkin dia aspek makanan yang diproses. Contohnya kalau kita cakap makanan-makanan, contohnya makanan-makanan dalam tin. Tak mungkin kita ambil daripada dalam tanah. Betul, cikgu. Jadi mesti datang daripada bandar. Jadi ada saling bergantungan. Bandar memerlukan kawasan bahan-bahan seperti sayur, telur, ikan. Bahan-bahan asal untuk menghasilkan makanan diproses, cikgu. Betul. Kemudian bila luar bandar pula memerlukan makanan, contohnya makanan-makanan dalam tin, makanan-makanan segera contohnya yang diproses di kawasan bandar untuk mereka gunakan. Jadi itulah salah satu saling kebergantungan di antara luar bandar dan bandar. Betul tu. Contohnya bandar perindustrian di Pulau Indah, Selangor, di mana mereka ada Selangor Halal Hub yang begitu besar, di mana semuanya adalah kilang-kilang memproses makanan halal. Itu salah satu bandar perindustrian ya, cikgu. Betul. Baiklah, kita akan bertindak seketika yang di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan juga Cikgu Azmi dan rakan-rakan dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah. Saya nak tanya rakan-rakan di Google Meet, anda okey? Kalau okey, bagi double thumbs up. Okey, takutlah tak okey. Mungkin malu-malu sikit kan cikgu tanya soalan, alamak nak jawab. Jangan malu-malu. Salah tak mengapa, cikgu. Betul. Kan itu adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Jadi jom kita teruskan kelas kita bersama dengan Cikgu Azmi. Silakan, cikgu. Okey, terima kasih Lisa. Baik, yang dekat Google Meet dah bersedia ke dengan cikgu?
Bagi thumbs up sikit untuk cikgu. Sedia ya semua? Bersemangat? Okey, baik. Jom. Jadi kita berada di kawasan di perbincangan yang terakhir. Inilah perbincangan yang selalunya disoal dalam peperiksaan, Nisa. Jadi murid-murid di Google Meet maupun di rumah perlu kuasai perbincangan cikgu dengan Nisa pada hari ini. Baik. Okey, kita dah bincang yang pertama itu berkenaan dengan makanan, bagaimana luar bandar dan bandar tidak bergerak sendiri. Betul. Ada saling bergantungan atau saling keperluan di antara luar bandar dan bandar. Okey. Mustahil untuk bandar untuk tidak memerlukan apa yang dia ada di luar bandar dan mustahil untuk luar bandar tak perlukan apa yang ada di bandar. Betul. Itu dari aspek makanan. Kita bergerak pada yang kedua, itu dari aspek bahan mentah. Mana mungkin berlakunya di bandar memproses bahan mentah tanpa ada penghantaran bahan mentah daripada luar bandar. Murid-murid di rumah, murid-murid di Google Meet, boleh bantu cikgu nyatakan satu bahan mentah yang mungkin datang dari luar bandar untuk diproses di bandar. Selain daripada silakan, apa yang telah disebut oleh Aiman dan Daniel tadi. Okey, Azarina silakan. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Sebab tadi lebih kepada makanan kan? Tapi kelapa sawit bukan makanan. Dia menghasilkan sesuatu yang lain. Okay. Boleh menghasilkan makanan tetapi boleh juga menghasilkan bukan makanan. Bukan makanan juga. Okey, bahan mentah contohnya, kita tak boleh ambil pokok kelapa sawit itu contohlah kan. Contoh tadi makanan, Nisa. Telur daripada luar bandar, boleh kita makan dan boleh jual untuk di luar bandar. Tapi kalau kelapa sawit, kita dapat kelapa sawit, kita tak boleh proses sendiri. Tak boleh makan setandan tu, cikgu. Setandan tu, kita nak pergi ambil satu-satu makan. Tapi memang betul ada orang boleh makan sawit. Oh, okey. Pernah makan tak? Bengkang sawit. Tak itu adalah antara makanan tradisional. Okey. Baik. Membekalkan bahan mentah, contohnya kelapa sawit, hantar kepada bandar, bandar akan proses untuk dapat jadikan minyak. Dari minyak tu dijadikan sabun. Okey, macam-macam lagi. Kemudian, bahan mentah di kawasan proses bahan mentah. Di mana pula lepas proses dia nak jual di mana? Patah balik jual di luar bandar. Jadi semestinya berlaku antara saling kebergantungan, saling keperluan di antara luar bandar dan bandar. Contohnya macam minyak masak, cikgu kan? Minyak masak turut dihantar kepada luar bandar sebab semua orang menggunakan minyak masak. Di bandar pun lagilah guna hari-hari kita nak masak. Ya, kan? Ada tak lagi bahan lain selain dari minyak masak? Selain daripada kelapa sawit? Ada lagi? Ada lagi tak bahan? Yang mesti kena proses. Okey, silakan Aiman. Silakan Aiman. Getah, cikgu. Getah. Kalau kita nak jadikan getah antara contoh bahan untuk bahan utama untuk buat tayar. Betul. Mana mungkin petani peladang dia toreh getah dan terus buat tayar sendiri. Tak mungkin. Dia mesti ada satu teknologi yang ada di bandar untuk proses bahan tersebut untuk jadikan tayar. Betul. Jadi bandar diperlukan dari aspek itu. Sebab kita ada bandar perindustrian. Okey. Seterusnya, Nisa, kita pergi ada penyediaan pasaran. Kita ada nombor 3 penyediaan pasaran. Nombor 3 sini pun menyediakan pasaran. Apa Nisa faham? Kalau kedua-duanya menyediakan pasaran? Maknanya kedua-duanya mengeluarkan bahan-bahan yang boleh dijual untuk kegunaan sebenarnya orang ramai. Di kawasan luar bandar pun ada penduduk. Di kawasan bandar lagilah ada penduduk. Betul. Jadi jumlah penduduk tu maksud dia kalau dalam bahasa ekonominya itulah pasaran. Selagi ada penduduk di kawasan tersebut, mesti ada kawasan pasaran ekonomi tersebut. Jadi maksud dia luar bandar penting untuk menjana ekonomi. Bandar pun penting untuk menjana ekonomi. Cumanya mungkin bahan yang diperlukan tadi bergantung kepada makanan dengan bahan mentah tadilah. Okey, baik. Seterusnya adalah membekalkan tenaga kerja. Untuk Nisa, Nisa faham membekalkan tenaga kerja? Luar bandar ni selalunya bekerja di mana? Bekerja di ladang-ladang, di kebun-kebun. Siapa yang akan menguasai kawasan ladang-ladang? Adakah golongan tua atau golongan muda? Mestilah penduduk-penduduk kampung yang muda lagi gagah kerana perlukan tenaga mereka. Contoh di ladang-ladang kelapa sawit. Sepatutnya macam itu. Namun begitu, apa yang berlaku sekarang ini, Nisa, semua anak-anak muda bergerak ke kawasan bandar. Mereka berhijrah ke bandar. Jadi sebab itulah jumlah kawasan penduduk luar bandar berkurang. Okey. Jadi luar bandar membekalkan tenaga kerja untuk bandar. Makalah bandar pula menyediakan peluang kerja kepada luar bandar. Sebab tu yang cikgu cakap tadi, ada bandar, ada luar bandar tertentu yang kerajaan sediakan semua kemudahan asas. Jalan raya, kita ada pengangkutan bas, van semua untuk memastikan mereka boleh akses ke bandar berdekatan dan patah balik pada hari yang sama. Betul. Tambah sekarang pula kita ada kereta api laju, kereta api elektrik. Jadi ETS. Pergerakan antara daerah tu pantas dan mudah. Kadang-kadang cikgu sendiri, ada cikgu di sekolah cikgu, ada cikgu yang berasal daripada Alustar Kedah. Jadi perjalanan dia mungkin akan makan masa 3 jam kalau dia menaiki kereta. Tapi kalau naik ETS, yang pertama boleh rehat dalam tu. Dah habis sekolah rehat.
1 jam dah sampai. Jadi itu menyebabkan dah tak kisah dah untuk bergerak dari antara bandar ke bandar, apatah lagi dari luar bandar ke bandar. Baik. Sebenarnya adalah dari segi ekonomi. Baik. Pelajar-pelajar cikgu mesti pernah belajar tentang jenis-jenis ekonomi, iaitu ekonomi primer, sekunder, tertier. Ya. Okey. Sebelum cikgu terangkan kepada Nisa, cikgu tanya dulu anak murid cikgu. Kalau ekonomi, kalau kita kita merujuk pada ekonomi pelancongan, primer, sekunder atau tertier, boleh tolong cikgu tak? Siapa tahu, siapa ingat? Silakan Azarina. Azarina silakan. Tertier, cikgu. Tertier. Okey. Untuk pengetahuan Nisa, di Malaysia kita ada 3 jenis ekonomi. Banyak pekerjaan. Betul. Tapi ada 3 jenis ekonomi. Ekonomi yang pertama kita panggil ekonomi primer. Okey, kita tanyalah murid kita. Okey, ekonomi primer melibatkan apa? Kalau siapa-siapa boleh bantu, ini pelajaran yang lepas. Mereka pun terkejut. Macam mana cikgu tanya dekat bab ni pula? Tak apa kita tanya. Ekonomi primer melibatkan penghasilan apa? Kita nak uji sedikit mereka. Mesti ingat tak pelajaran yang lepas? Okey, bagus. Daniel, silakan. Melibatkan bahan mentah. Bagus. Bahan mentah. Maknanya mereka dapat ingat balik pembelajaran yang lepas. Bahan mentah. Memang penghasilan bahan mentah. Contohnya kalau di kawasan luar bandar, memang ekonomi dia ekonomi primer. Menghasilkan bahan mentah. Kemudian bagaimana pula dengan ekonomi sekunder? Boleh siapa-siapa bantu? Tadi tertier. Sekunder kita belum bincang lagi. Ada siapa-siapa boleh bantu cikgu? Berkaitan dengan apa? Sebut satu. Siapa ingat lagi nak kongsikan? Sekunder. Ada siapa-siapa boleh bantu? Sekunder melibatkan apa? Okey, Aiman. Okey, Aiman, silakan. Sekunder melibatkan perkilangan. Okey, perkilangan. Pengkilangan dan peperiksaan. Jadi, untuk Nisa faham, di kawasan luar bandar, dia fokus kepada primer, iaitu penghasilan bahan mentah. Di kawasan luar bandar tadi, di kawasan bandar pula dia fokus kepada penghasilan sekunder, iaitu pemprosesan, kilang-kilang dan perkhidmatan, tertier. Namun begitu ada satu saja yang ada di kawasan luar bandar, tertier, iaitu pelancongan. Tak ada orang penat, dah hari-hari duduk meredah traffic light, asap, jerebu dekat bandar, tiba-tiba nak bercuti dekat bandar juga. Kecuali pandemik ni tak tahulah, tak boleh lah kan. Kalau Nisa sendiri, habis pandemik ni nak pergi mana? Nisa mestilah nak pergi pulau, cikgu. Pulau mana tu? Aman, damai, tenang je. Okey, ada tak? Macam mana pula murid cikgu? Nak pergi mana kalau betul-betul dapat lepas daripada pandemik ni? Kita siapa nak cuba? Daniel, silakan Daniel. Sila. Saya nak pergi Pulau Tioman. Saya nak pergi Pulau Tioman. Okey, ada lagi yang lain? Kita tanya yang lain. Biar peluang lain juga. Nak pergi mana? Aiman, nak pergi mana, Aiman? Pulau Langkawi. Pulau Langkawi. Okey. Mereka pun minat pulau macam saya juga. Okey, kita tanyalah kepada Azarina. Silakan Azarina nak pergi mana? Cameron Highland. Cameron Highland. Oh, best juga. Okey, Ain pula macam mana? Pulau Perhentian. Nah, kebanyakannya mesti memilih pulau. Dan juga seorang pilih tanah tinggi. Contohnya di macam dekat kawasan ni, cikgu ya? Ya, betul. Tanah tinggi. Jadi semua yang disebut tadi adalah semuanya bandar pelancongan. Baiklah. Bandar pelancongan. Jadi di luar bandar ada kawasan bandar pelancongan. Di bandar pula cikgu sebutkan dia ada pusat pentadbiran, itu fungsinya. Pusat pendidikan yang kita bincang tadi. Bandar pendidikan, ada perkhidmatan kewangan. Dan kita ada pusat keselamatan. Baik. Seterusnya, cikgu akhiri dengan cikgu nak semak semula objektif cikgu. Baik. Nyatakan faktor bagi setiap pola pertempatan. Yang pertama ialah faktor apa? Faktor ekonomi. Faktor fizikal, faktor sosial dan faktor governance. Kemudian memberikan contoh bandar dan fungsinya, cikgu dah bagi banyak tadi. Betul. Kita ada bandar, boleh Nisa sebut satu? Bandar perindustrian, kita ada bandar pertahanan, bandar pelabuhan. Dan yang terakhir sekali adalah menjelaskan hubungan antara bandar dengan luar bandar. Cikgu nak pilih Daniel, boleh tu bagi tahu cikgu. Bagi satu saja hubungan antara bandar dengan luar bandar. Silakan Daniel. Luar bandar menyediakan buruh, manakala bandar menyediakan peluang pekerjaan. Okey, terima kasih Daniel. Jadi Nisa, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu serah pada Nisa semula. Baiklah, terima kasih cikgu. Asyik sungguh saya belajar topik kita hari ini iaitu pertempatan. Diharapkan rakan-rakan di rumah mengikuti dengan baik. Sedikit kata-kata akhir daripada Cikgu Azmi untuk semua yang menonton teras pada hari ini. Silakan cikgu. Baik, kepada murid-murid di rumah, okey, teruskan belajar, teruskan bersemangat, terus mencintai geografi kerana geografi ini mengenai pengalaman kita dalam kehidupan.
sebenar dan terus cemerlang untuk murid-murid cikgu di Google Meet, cemerlang untuk geografi SPM nanti. Baiklah, terima kasih kepada rakan-rakan calon-calon SPM di luar sana. Ini adalah topik ulang kaji kerana ini adalah topik tingkatan 4. Jadi semoga selamat maju jaya ni saya ucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton teras. Kita akan jumpa di episod akan datang. Terima kasih Cikgu Azmi dan juga rakan-rakan dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk tajuk penempatan pada kali ini, banyak manfaat yang kita boleh pelajari untuk pelajar-pelajar geografi. Jadi, saya harapkan kita boleh skor untuk pelajaran kita pada hari ini. Didik TV KPM